أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat kesihatan serta nikmat kelapangan untuk kita datang ke masjid pada malam ini menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan peluang kepada diri saya dan tuan-tuan untuk berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung membaca kitab At-Tibyan yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita yang lepas, kita telah berkongsi tentang tajuk yang mana berdiri apabila untuk memuliakan orang. Maknanya pembaca Al-Quran itu dibolehkan berdiri bagi memuliakan seseorang. Maknanya kalaulah orang itu sedang membaca Al-Quran, berlalu di hadapannya orang yang berilmu, orang yang lebih dari kemuliaannya, lebih berusia ataupun lebih warak, yang lebih dihormati, kita patut bangun untuk memuliakan orang itu. Tambah-tambah kalau orang tua kita, ayah kita ke mak kita, lebih-lebih lagi. Contohnya macam kita tengah mengajar sekarang ni tuan-tuan. Kita mengajar dalam masjid ni, tiba-tiba tengah mengajar ni, tengah duk baca-baca ni, masuk Tok Mufti kita, Mufti Selangor kita, Dr. Anhar Upir, tiba-tiba dia mai. Jadi saya boleh bangun untuk memuliakan dia, menghormati dia. Itu. Banyak dia kata, Imam Nawawi sebut perbuatan berdiri untuk memuliakan seseorang ini adalah sabit daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan para sahabat baginda, serta penyaksian dan perintahnya, serta perbuatan para tabi'in dan golongan selepas mereka daripada kalangan ulama dan orang-orang yang soleh. Maknanya kalau nak cerita ni, banyak dah sebelum ni orang buat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buat. Itu. Imam Nawawi disebut dalam ni banyak hadis-hadis yang menceritakan. Silakan. Okey, soalannya, kalaulah kita tengah baca Quran, kita kena sadaqallah ke macam mana? Kita tak perlu sadaqallah. Kita bila kita baca tu, kita boleh bangun. Dekat mana yang kita berhenti tu, kita ulang balik dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Kalau sebaik-baiknya tuan-tuan, kalau sikit lagi nak habis ayat tu, bagi perhabis ya. Kalau sikit lagi nak habis, bagi perhabis ayat tu, lepas tu bangun untuk menghormati. Saya ingat menjawab soalan. Baik. Tuan-tuan, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pada malam ni kita masuk tajuk baru, faslun fi ahkamin nafisatin tata'allaqu bil qira'ati fi shalah. Maksud dia, satu bab yang menceritakan hukum hakam yang sangat berharga, ahkamin nafisah yang sangat bernilai, yang mana berkaitan dengan bacaan Al-Quran pada sembahyang. Bacaan Al-Quran dalam sembahyang.
Maknanya bila kita sembahyang berjamaah, kita sembahyang sendirian, kita kadang-kadang sembahyang jemaah ni tuan-tuan, kita baca sembahyang, contohnya kalau sembahyang jahar subuh, imam baca kuat. Kalau dia baca tu kita boleh dengar. Kalau macam sembahyang sirriyah, zuhur dan asar, yang tak dengar. Macam mana kalau tu imam tu rakaat pertama tu dia baca lama, dia berdiri lama, kita ni takkan baca Fatihah saja ataupun dengan qul huwallah. Boleh tak kita baca surah-surah lain untuk tidak melalaikan kita? Tu dibincangkan di dalam bab ni. Kadang-kadang bukan kata rakaat pertama dan kedua tu, rakaat ketiga keempat pun macam tu. Rakaat ketiga dan keempat tu imam baca slow pada sembahyang sir ataupun jahar, rakaat ketiga keempat. Kadang-kadang rakaat ketiga tu sembahyang isyak, tu imam baca lama, berdiri tu lama. Maksud saya, kita baca Fatihah habis dah, habis kita awal baca Fatihah sat ya, senapah ya kita, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, habis. Jadi duk tunggu lama. Boleh tak kita baca ayat-ayat lain dalam rakaat ketiga dan keempat tu? Dalam bab ni diceritakan, dibincangkan. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tibyan ni, ubalighu fi ikhtisariha fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqh. Dia kata, aku sedaya upaya untuk meringkaskannya kerana ia begitu masyhur dalam kitab-kitab fiqh. Bab ni tentang bacaan di dalam solat ni, lepas baca Fatihah, hukum baca Fatihah dalam sembahyang, hukum baca surah, semua ni dah dibincangkan di dalam kitab-kitab fiqh sebenarnya. Dan di dalam kitab fiqh lebih detail dalam bab ni. Cuma di dalam kitab Tibyan ni Imam Nawawi tulis juga, Imam Nawawi karang juga, sebab dia berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Baik. Wa minha, kata Imam An-Nawawi, annahu tajibul qira'atu fi as-salati al-mafruḍah bi ijma'il ulama. Thumma qala Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahirul ulama. Dia kata di antaranya wajib membaca Al-Quran dalam solat fardu menurut ijma' ulama. Kita sembahyang ni hukum dia wajib baca Quran. Wajib tu baca Quran tu baca apa? Diterang ni surah Fatihah tu. Wajib baca surah Fatihah. Di antaranya yang berkata begitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. 3. Seorang lagi. Siapa dia? Abu Hanifah. Nanti kita sebut. Dan majoriti ulama. Majoriti ulama dan imam 3 orang ni sebut tadi wajib membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Setiap rakaat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan majoriti ulama kata wajib baca surah Fatihah pada semua rakaat. Kalau sembahyang 2 rakaat, 2 kali baca. Kalau 4 rakaat, 4 kali baca. Baik. Manakala Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dan sekumpulan ulama lain berkata tidak wajib membaca surah Fatihah, tidak wajib membaca surah Al-Fatihah langsung, dan tidak wajib membaca surah lain ataupun ayat Quran dalam 2 rakaat terakhir. Yang ni pendapat siapa tuan-tuan? Pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah, kalau sembahyang berjamaah ni dia tak payah baca Fatihah. Makmum tu, makmum tak payah baca Fatihah, dengar tu imam baca hatta sampai rakaat ketiga dan keempat. Kan bila rakaat ketiga dan keempat ni tu imam pun baca slow juga,
pun tak payah juga. Pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah. Ni kita mengaji lah tuan-tuan, bagi kita tahu. Kita semua mazhab Imam Syafi'i. Tuan-tuan betul ke mazhab Imam Syafi'i? Kan mazhab mufti. Tuan-tuan bayar zakat guna apa? Guna duit ke guna beras? Guna duit betul. Mazhab Syafi'i bukan guna duit. Tu dia. Saya pun kena tanya juga itu, Ustaz mazhab apa? Saya kata dengan steady yang kita kata, saya mazhab Syafi'i ya. Dia kata, Ustaz bayar zakat dengan apa? Dengan duit ke dengan beras? Dengan duit. Imam Syafi'i bukan dengan duit, dia kata. Alamak, kita mazhab mufti tuan-tuan. Baik. Namun kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, pendapat yang tepat ialah pendapat yang pertama. Pendapat yang paling tepat kata Imam An-Nawawi ni, pendapat yang pertama. Maknanya pendapat pertama wajib baca surah Fatihah. Dan katanya banyak dalil daripada sunnah yang menjelaskannya, dan cukuplah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, wa yakfi min dhalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadithis sahih. Dia kata cukuplah kita bagi dalil yang mana surah Fatihah ni wajib baca dalam sembahyang setiap rakaat ni dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Quran. Maksudnya tidak sah solat yang tidak dibaca ummul Quran, yakni suratul Fatihah di dalamnya, yakni di dalam solatnya. Baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Manakala mereka berijma' bahawa sunat membaca surah selepas surah Fatihah. Orang-orang yang kata wajib baca surah Fatihah ni, mereka juga bersepakat mengatakan sunat baca surah selepas Fatihah. Baca surah ni tuan-tuan macam kita semayang tuan-tuan, lepas baca waladhdallin amin, baca surah qul huwallah ke inna a'tayna ke, baca surah tu yang popular tuan-tuan. 30 tahun baca yang tu ya. Tak tukar lah. Lepas Fatihah bacalah panjang sikit, wadduha ke alam nashrah ke. Baik. Wajib sunat membaca surah selepas surah Al-Fatihah dalam 2 rakaat solat subuh dan 2 rakaat pertama bagi solat-solat yang lain. Tetapi berselisih pendapat mengenai hukum sunat membacanya pada rakaat ketiga dan keempat. Mereka bersepakat, berijma' mengatakan bahawa sunat baca surah selepas surah Fatihah ni pada rakaat pertama dan kedua. Tetapi berselisih, berbeza pandangan pada rakaat ketiga dan keempat. Bagi solat 4 rakaat lah. Baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mempunyai 2 pendapat dalam hal ini. Imam Syafi'i, mazhab kita, ada 2 pendapat. Menurut qaulul jadid, pendapat yang baru, ia disunatkan. Maknanya rakaat ketiga dan keempat disunatkan juga. Kalau kita semayang seorang pun disunatkan, semayang jemaah pun disunatkan. Maknanya rakaat ketiga keempat tu, kadang-kadang kita baca Fatihah laju, bila habis awal kita takkan duduk diam tu, lepas tu duduk tengok orang, duduk tengok jam kan. Contohlah tuan-tuan ni, bukan tuan-tuan lah, masjid lain. Jadi disunatkan baca surah. Boleh baca surah rakaat ketiga dan keempat. Ni dia kata pendapat baru ia disunatkan. Manakala menurut qaulul qadim, pendapat lama ia tidak disunatkan. Tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ni, dia punya fatwa, dia punya pendapat dia ada 2. Qaulul jadid dengan qaulul qadim. Qaul jadid ni maksud dia punya fatwa yang baru. Masa di Mesir. Sebelum tu dia panggil qaulul qadim, pendapat lama. Jadi tuan-tuan boleh pakai dua-dua pendapat, boleh. Baik.
Kata Imam Asy-Syafi'i maafkan saya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ulama mazhab kami berkata. Tuan-tuan, Imam An-Nawawi ni mazhab apa? Dia mazhab Asy-Syafi'i. Dia mazhab Imam Syafi'i. Dia mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab ni kira ulama besar lah tuan-tuan, di dalam mazhab tu. Dia kalau yang paling atas sekali dipanggil mujtahid mutlak. Tak ada dah sekarang ni mujtahid mutlak, tak ada dah, title tu tak ada dah. Yang mana bila dia cakap jadi hukum. Siapa dia mujtahid mutlak ni? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang lain sezaman dengan mereka ni. Yang tu panggil mujtahid mutlak. Dia cakap hukum. Tapi zaman sekarang ni tak ada dah. Mujtahid mazhab pun tak apa ramai dah tuan-tuan. Maknanya ulama besar di dalam mazhab. Imam An-Nawawi ni pengarang kitab kita ni, dia merupakan mujtahid mazhab di dalam mazhab Syafi'i. Itu. Baik. Ulama mazhab kami berkata, apabila kita katakan hukumnya adalah sunat, maka tiada khilaf pada bacaannya yang perlu lebih pendek daripada bacaan dalam 2 rakaat terawal. Maknanya kalaulah rakaat ketiga dan keempat tu kita boleh baca sama panjangnya dengan surah yang kita baca di dalam rakaat pertama dan kedua. Itu maksud dia. Mereka berkata kadar bacaan Al-Quran dalam rakaat ketiga dan keempat adalah sama. Kalaulah rakaat ketiga tu kita baca 3 ayat, rakaat keempat pun baca 3 ayat. Gitu. Adakah seseorang perlu memanjangkan bacaan Al-Quran dalam rakaat pertama berbanding rakaat yang kedua? Baik. Yang ni permasalahan dia kata apa? Adakah seseorang tu sama ada imam ataupun dia makmum, ataupun maksud saya imam ataupun solat bersendirian, perlu memanjangkan bacaan Al-Quran dalam rakaat pertama berbanding rakaat kedua? Perlukah dia baca rakaat pertama ni dia bagi panjang sikit? Apa hukum dia? Bolehkah? Rakaat kedua dia baca pendek sikit, bolehkah dia sebut yang tu? Baik. Dia kata terdapat 2 pendapat dalam kalangan ulama mazhab kami. Ada 2 pendapat. Cerita tentang rakaat pertama ni baca bagi panjang ni, rakaat kedua bagi pendek sikit ni, ada 2 pendapat. Iaitu pendapat yang lebih sahih di sisi majoriti mereka adalah tidak perlu memanjangkannya. Kebanyakan ulama kata tak perlu panjang. Rakaat pertama dengan rakaat kedua tu boleh baca sama banyak pun boleh, ataupun rakaat pertama tu pendek, rakaat kedua panjang pun tak apa, tak ada masalah, boleh. Macam tu pendapat kedua. Pendapat kedua yang merupakan pendapat sahih menurut muhaqqiqin. Muhaqqiqin ni maksud dia pentahqiq. Macam mana nak kata tahqiq ni, apa maksud dia? Orang yang telah memperkuatkan, gitu. Dia perlu memanjangkannya. Pendapat ini juga adalah pendapat yang terpilih berdasarkan sebuah hadis. Pendapat apa? Pendapat yang dia perlu memanjangkan bacaan Quran, bacaan surah pada rakaat yang pertama berbanding rakaat yang kedua, berdasarkan sebuah hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniyati. Maksud dia, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanjangkan bacaan Al-Quran dalam rakaat yang pertama dengan kadar yang tidak dipanjangkannya pada rakaat yang kedua. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kalau sembahyang tuan-tuan, rakaat pertama tu dia baca panjang. Kalau kita tengok dalam hadis tuan-tuan, sembahyang Nabi ni bukan sembahyang fardu je, sembahyang sunat pun dia baca panjang. Sampai Sayyidatina Aisyah dalam sebuah hadis,
Dia kata jangan tanya Nabi punya solat dia panjang ni tu, jangan tanya panjang mana. Pernah sahabat-sahabat ni di dalam hadis pernah ikut Nabi SAW tengah sembahyang sunat. Sahabat ni seronok tengok, dia ikut. Sekali sampai lepas surah Fatihah, Nabi baca Alif Lam Mim. Lepas habis Alif Lam Mim, ingatkan nak rukuk, dia baca balik Alif Lam Mim, Ali Imran. Lepas habis Ali Imran, ingatkan habis dah, dia baca ya ayuhan nasu taqu pula dah, surah An-Nisa. Dikatakan berhenti tu dekat Al-Maidah ataupun A'raf, baru Nabi rukuk. Panjang tuan-tuan. Tapi macam mana keadaan waktu masa tu? Kita pun terfikir kan. Kalau kita baca dalam kitab-kitab, dia sebut Nabi SAW, para sahabat Nabi ada yang baca Quran ni tuan-tuan dalam sembahyang. Dalam sembahyang ni 2 kali khatam, sekali khatam, 2 kali khatam. Kita pun terfikir macam mana dia baca no? 30 juzuk. Satu rakaat tu dia baca 30 juzuk. Kita baca juzuk 30. Terbalik. Kita baca juzuk 30, dia baca 30 juzuk. Masa tu macam mana? Inilah dikatakan dengan keberkatan waktu. Kalau tuan-tuan buka dalam internet tuan-tuan, Al-Kahfi. Al-Kahfi ni apa dia? Channel ataupun macam satu bukan channel lah kata, macam lebih kurang channel yang mufti wilayah punya. Mufti wilayah punya fatwa-fatwa, pendapat mufti wilayah, dia panggil Al-Kahfi. Ada cerita zaman dulu, waktu dia walaupun 24 jam tak sama macam waktu dulu ni. Yang kita cerita dah pada sebelum-sebelum ni, cerita waktu ni dia jadi makin pendek. Akhir zaman ni dia lagi pendek. Kadang-kadang lepas sembahyang maghrib sampai ke isyak tu, kadang-kadang tak habis satu juzuk dah azan dah. Waktu semakin cepat. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Dia kata, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia sebut sebab apa Nabi SAW baca panjang pada rakaat pertama dan pendek baca rakaat kedua. Apa faedah dia? Baik. Faedahnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ialah orang yang terlewat datang boleh mendapatkan rakaat yang pertama bersama imam. Itu faedah dia. Faedah dia, disunatkan tu imam ni baca panjang rakaat pertama sebab boleh tunggu orang yang mai lambat boleh masuk join sekali pada rakaat yang pertama. Itu faedah dia. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, apabila makmum masbuk sempat solat bersama imam pada 2 rakaat terakhir solat zuhur atau selainnya, makna solat zuhur ataupun asar, kemudian dia bangun untuk mengerjakan rakaat berbaki, sunat baginya untuk membaca surah selepas baca Fatihah. Maksud dia apa? Maksud dia masbuk, dia mai lambat. Tiba-tiba dia mai masuk masjid itu, tok imam dah semayang, dah angkat takbir dah semayang. Jadi dia pun ikut. Rupanya tok imam time tu rakaat ketiga dah. Rakaat ketiga dan keempat. Habis salam, dia bangun lagi berapa rakaat? Lagi 2. Dia bangun lagi berapa? Lagi 2. Jadi disunatkan dia baca surah selepas baca surah Fatihah. Tu disebut. Baik. Sunat baginya untuk membaca surah. Majoriti ulama mazhab kami berkata keadaan ini mengandungi 2 pendapat. Kata Imam An-Nawawi juga, Imam Syafi'i dalam bab ni ada 2 pendapat juga. Sebahagian yang lain berkata keadaan ini selari dengan pendapatnya yang menyebutkan bahawa makmum itu membaca surah dalam 2 rakaat terakhirnya. Sebahagian ulama kata 2 rakaat yang terakhir, maknanya rakaat ketiga dan keempat, sunat baca Fatihah. Sunat baca Fatihah. Sunat baca surah selepas Fatihah.
Menurut pendapat satu lagi, tidak disunatkan membaca surah. Ada pendapat yang kita duk guna. Pendapat yang kita duk guna, rakaat ketiga dengan keempat, lepas Fatihah terus ya Allahu Akbar, tak baca surah dah. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, pendapat yang tepat ialah pendapat yang pertama, supaya solatnya tidak menjadi kosong daripada bacaan surah. Wallahu a'lam. Ini adalah hukum bagi imam dan orang yang solat sendirian. Kadang-kadang dia kata tu imam ni walaupun sembahyang sirriyah. Sirriyah ni sembahyang apa? Sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Dia disunatkan baca surah selepas rakaat yang ketiga ataupun rakaat ketiga ataupun dengan rakaat keempat. Dia disunatkan baca surah juga sebab untuk menunggu masbuk yang main. Dia boleh sembahyang, kadang-kadang kita sembahyang kan dekat sebahagian tempat, rakaat pertama panjang, kedua panjang, ketiga panjang, keempat pun panjang juga. Tu imam ni baca apa? Aku baca Fatihah 2 kali habis dah. Jadi dia sebenarnya baca surah. Dia baca surah untuk menunggu orang-orang yang masbuk. Tu. Kalau kita sendirian boleh juga baca sebab tidak melalaikan. Sebab tu saya kata kalau kita sembahyang berjemaah ni tuan-tuan, pada rakaat ketiga dan keempat, kalaulah kita dah habis baca surah Fatihah, kita boleh baca surah-surah yang lain. Sebab time untuk menunggu imam rukuk. Kalau imam rukuk, kita rukuk sekali lah, tak ada masalah. Tak perlu kan kita nak habis surah tu, tak perlu, kita rukuk sekali lah tengok imam rukuk. Cuma lepas kita baca Fatihah tu, takut di antara waktu nak tunggu imam rukuk tu, kita mengelamun. Dia tak mau bagi mengelamun. Sebab tu dia bagi kita baca, disuruh baca surah. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Surah tu dah kata. Belum lagi? Baik. Bagi makmum, jika solatnya adalah sirriyah, kalau makmum solatnya adalah solat sirriyah, solat yang slow baca. Sirri maksud dia yang slow, yang rahsia. Sir maksud dia rahsia, tapi maksud sirriyah sembahyang yang tak perlu kuat baca. Dia wajib membaca Al-Fatihah dan sunat membaca surah. Kalaulah di dalam mazhab Imam Syafi'i, dia makmum sembahyang zuhur, asar, lepas Fatihah dia disunatkan baca surah rakaat pertama dan kedua tu. Baik. Jika solat tersebut adalah jahriyah, kalaulah sembahyang tu dia jadi makmum tu sembahyang yang baca kuat, sembahyang baca kuat, sembahyang subuh, maghrib dan isyak, dan dia mendengar bacaan imam, makruh baginya membaca surah. Tak boleh baca surah. Lepas baca Fatihah terus sengak dengar imam baca. Tu kalau dia makmum. Baik. Hukum dia makruh bagi makmum membaca surah selepas Fatihah pada solat jahriyah. Baik, tuan-tuan jangan baca surah pula. Ada sebagian kita yang ikut kepada tu imam baca. Tu apa hukum dia? Makruh hukum dia. Kan kadang-kadang kan tu imam baca ayat surah Sajadah, dia pun baru hafal surah Sajadah. Jadi dia pun ikut juga tu imam baca. Tu imam baca kat depan, dia baca kat belakang. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dia pun walau tara ikut juga. Hukum dia makruh. Jangan baca, dengar tu imam baca. Baik. Berkenaan kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kewajipan membaca surah Al-Fatihah terdapat dua pandangan di sisi ulama. Pendapat yang pertama lebih sahih ialah wajib. Itu kita tahu. Pendapat kedua tidak wajib jika makmum tidak mendengar bacaan Al-Quran oleh imam. Jika makmum tidak mendengar bacaan Al-Quran oleh imam. Pendapat yang sahih mengatakan
dia wajib membaca surah Fatihah dan sunat membaca surah. Pendapat lain mengatakan dia tidak wajib membaca surah Al-Fatihah. Ada juga yang berpendapat wajib membaca surah Al-Fatihah dan tidak sunat membaca surah. Wallahu a'lam. Dia cerita dia macam ni lah tuan-tuan. Kita kalau imam mazhab Imam Syafi'i ni cerita baca surah Fatihah ni, imam ke, makmum ke, seorang ke, ramai-ramai ke, Fatihah wajib. Yang tu kita clear. Cuma kalaulah kita sembahyang berjamaah, kalaulah tok imam lepas baca Fatihah dia baca surah, kita tak payah baca surah. Kita tak payah baca surah. Tapi rakaat seterusnya, ketiga, keempat, kita boleh baca surah. Clear. Adapun kita sembahyang seorang-seorang, kita boleh baca surah. Boleh baca surah. Pada 4 rakaat pun boleh, tetapi yang dipilih oleh mazhab Imam Syafi'i kita ni 2 rakaat pertama sahaja baca surah. Rakaat yang ketiga dan keempat tak payah baca surah. Ialah kita sembahyang seorang-seorang lepas Fatihah Allahu Akbar tu ya, tunggu apa lagi? Baik. Lepas tu selepas takbir pertama, ni sembahyang jenazah pula. Dia cerita dalam bacaan dalam solat jenazah. Selepas takbir pertama dalam solat jenazah wajib membaca surah Fatihah. Makmum ke, tu imam ke, wajib. Surah sembahyang jenazah ni tuan-tuan berapa rakaat? 2 rakaat. Tak ada rakaat tuan-tuan, 4 kali takbir. Jangan tersilap. Usolli sunatan janazah, usolli ala hadzal mayyit ataupun hadhil mayyitati arba'a takbiratin. Tersilap arba'a raka'atin. Kacau. Jangan arba'a raka'atin, takbiratin. 4 kali takbir. Baik, kata Imam An-Nawawi ni, dalam sembahyang jenazah, solat jenazah ni wajib Fatihah pada takbir yang pertama. Tak payah baca doa iftitah. Tak payah. Wajib membaca surah Al-Fatihah. Tentang bacaan surah Al-Fatihah dalam solat sunat, ia perlu dibaca juga. Kalaulah dalam sembahyang sunat yang lain pun, dia perlu juga dibaca. Ulama mazhab kami berselisih pendapat berkenaan status surah Fatihah dalam solat. Kata Qaffal berkata, kami menamakannya sebagai wajib. Murid beliau Al-Qadhi Husain berkata ia dinamakan sebagai syarat. Ulama selain mereka berdua berkata ia dinamakan sebagai rukun. Inilah pendapat yang benar, wallahu alam. Cerita apa ni tuan-tuan? Cerita tentang penamaan status Fatihah ni, apa dia punya. Ada ulama sebut kata wajib. Ada ulama kata dia rukun. Ada ulama kata dia syarat. Semua tu kira kena baca. Semua tu kira kena baca. Baik. Masuk bab sikit lagi. Dia kata apa ni? Dalam situasi yang berbeza, orang yang tidak mampu membaca keseluruhan surah Fatihah, macam mana? Baru masuk Islam. Lepas masuk Islam tu, dia masuk Islam lepas sembahyang Zuhur, ataupun dia masuk Islam pukul 12 tengah hari. Zuhur tu wajib ke atas dia sembahyang. Dia bukan lepas masuk Islam ni dia boleh relax 2-3 bulan untuk mengaji, tak. Dia kena sambil-sambil dia kena. Kalau nak tunggu dia hafal surah Fatihah tu berapa lama pula nak sembahyang. Jadi kalaulah dalam bab ni, dalam sekarang ni, dalam situasi ni, dia tak hafal banyak Fatihah, ataupun dia tak hafal surah Fatihah, nak buat macam mana? Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang yang tidak mampu membaca keseluruhan surah Al-Fatihah perlu membaca bacaan ganti baginya. Dia kena baca ayat lain yang boleh menggantikan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ada 7 ayat, dia kena baca 7 ayat. Kalau tak hafal,
dia Fatihah pun tak hafal, ayat lain lagi ya. Kan? Baik, itu dia. Iaitu dia membaca ayat lain dalam Al-Quran selain surah Fatihah yang sama dengan kadarnya. Maknanya kadarnya 7 ayat, 7 ayat. Jika dia tidak mampu, dia boleh berzikir dengan kadar yang sama seperti tasbih, tahlil dan lain-lain. Maknanya kalau lah ada orang tu dia baru masuk Islam, kita pula masa tu kawan dia kata, aku nak baca apa ni? Fatihah tak hafal lagi. Kita nak kata apa? Hang sengap sudah, takkan begitu kan? Hang boleh tak baca Allahu Akbar ke Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar, perkataan-perkataan macam ni tuan-tuan, dia tidak memerlukan waktu yang lama untuk hafal. Boleh hafal dalam 2 minit, 3 minit boleh dah dia hafal. Yang perkataan seperti zikir, ganti dengan zikir, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jika dia tidak mampu, dia boleh berzikir dengan kadar yang sama seperti tasbih, tahlil dan lain-lain, tahmid dan sebagainya. Kalau sebut tahlil, la ilaha illallah. Kalau sebut takbir, Allahu Akbar. Kalau sebut tahmid, alhamdulillah. Baik. Kata Imam An-Nawawi juga, jika dia tidak mampu juga membaca sesuatu, tu dia ni teruk tu yang ni dia bukan kata surah Fatihah, bukan kata berzikir, tak mampu juga. Betul-betul punya baru masuk Islam, kira asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus dia kena jom sembahyang, ajak dia sembahyang. Jadi dia nak buat macam mana? Kata Imam An-Nawawi, jika dia tidak mampu membaca sesuatu, cukuplah dia berdiri sekadar lamanya bacaan surah Al-Fatihah, kemudian rukuk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ni maksud dia, kalaulah dia ni orang suruh sembahyang sendiri. Contoh dia masuk Islam, tiba-tiba tuan-tuan azan. Yang dekat, yang masuk Islam tu, dia mungkin perempuan ke apa ke, yang dia tak sembahyang lah. Maksudnya perempuan kan ada time-time tak boleh sembahyang. Jadi dia yang terpaksa sembahyang seorang-seorang. Tapi hang dah masuk Islam, hang kena sembahyang. Cukuplah sekadar dia berdiri, kira-kira kadar 7 ayat tu. Tapi kalau dia sembahyang jemaah, dia tak ada masalah. Dia boleh ikut Tok Imam tu tak? Walaupun dia diam. Dia diam, Tok Imam rukuk, dia rukuk. Tok Imam sujud, sujud. Buat macam Tok Imam buat. Tok Imam salam, dia salam. Yang ni kalau dia kena sembahyang seorang-seorang, yang tu dia kena buat. Dia kena sembahyang, wajib atas dia sembahyang. Tapi nak sembahyang macam mana? Dia tak hafal baca, tak hafal surah Fatihah, dia kena ganti dengan zikir. Dia kena ganti dengan ayat lain. Tak boleh ganti dengan zikir. Tak boleh juga sengap sudah. Kadar 7 ayat, asal 7 ayat, rukuk. Begitulah pendapat ulama. Makna kata ni tuan-tuan, nak cerita sembahyang ni wajib. Macam mana pun keadaan dia, wajib sembahyang. Sakit ke, tak sakit ke, mu'alaf ke, baru masuk ke, wajib solat sekiranya waktu dah masuk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Silakan. Qul huwallahu. Baik. Okey. Betul? Betul. Okey. Kita disunatkan membaca mengikut tertib ayat, tertib surah. Maknanya lepas surah Wadduha, surah Alam Nashrah. Lepas Alam Nashrah, surah apa? Wattini wa Zaitun ke? Surah Wattini wa Zaitun. Lepas tu surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan selepas-lepasnya. Jadi soalannya, Qul huwallah, dia memang third last. Betul? Dia third last. Maknanya Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, habis. Jadi
Okey, kenapa soalannya, kenapa rakaat pertama tu rakaat pertama dibaca qul huwallah? Ha. Oh, maknanya kenapa tapi rakaat pertama tu dibaca surah apa? Betul Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Rakaat pertama kita baca qul huwallah. Rakaat kedua kita baca qul a'udzu birabbin nas dengan qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Macam tu. Boleh sebab dia mengikut turutan. Kalaulah rakaat pertama dia baca qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua dibaca qul huwallah. Ni persoalannya. Rakaat pertama dia baca qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua diundur balik. Boleh ke tak boleh? Hukum dia boleh. Sebab apa? Sebab bacaan dalam sembahyang ialah sunat, tetapi tak cantik. Ada ulama, sebahagian ada ulama yang keras sikit, dia kata makruh. Sebab tidak menepati tertib surah. Ada sebahagian ulama dan majoriti ulama dalam Imam Syafi'i harus, boleh, sunat. Sebab dia sunat sahaja, maknanya sah semayang. Kalaulah dia baca rakaat pertama tu qul a'udzu birabbin nas, tiba-tiba dia baru teringat, alamak, qul a'udzu birabbin nas ni last dah, dia ada lagi semayang ni, rakaat kedua ni nak baca apa ni? Dia baca qul huwallah. Sah tak semayang? Sah. Tapi sepatutnya dia baca apa? Sepatutnya dia baca alif lam mim. Kalau ikut yang betul-betulnya, dia baca qul a'udzu birabbin nas pada rakaat pertama, rakaat kedua dia baca alif lam mim. Baik, saya ingat menjawab soalan. Dia punya lafaz. Baik, tuan-tuan, dia ada perbezaan dalam semayang. Sebelum masa takbir tu kita buat apa? Kita niat, betul. Dia ada perbezaan di antara niat dengan lafaz niat. Kalau lafaz niat, dia yang sebutan tu usolli fardu zuhri, usolli fardu maghribi, yang tu nama dia lafaz niat. Yang wajib, yang rukunnya apa dia? Dalam hati tu. Yang rukun dia dalam sahaja aku semayang tu, bukan yang kita sebut, yang dalam hati, yang tu rukun tu. Jadi bolehkah baca usolli? Boleh. Ada sebahagian kita ni, sebab dia ni selalu was-was, dia ada penyakit was-was. Kadang-kadang dia angkat takbir ni, dia tak boleh angkat takbir dulu, dia kena duduk betul-betul. Dia kata ini nak semayang apa ni? Ini nak semayang zuhur. Usolli. Ada setiap orang macam tu. Kadang-kadang ada orang yang was-was ni, kalau dia tak sebut usolli tu, dia tak tahu dia semayang apa. Kalau ditanyakan rukunnya, tak perlu lafaz pun boleh. Tak perlu lafaz pun boleh. Kita niat dalam hati, main-main tu Allahu Akbar, boleh. Sebab dalam hati ni Allah je yang tahu. Allah yang tahu. Wallahu subhanahu. Saya ingat menjawab soalan. Ya, betul. Betul. Niat rukun. Niat ni tuan-tuan, rukun dalam semayang. Rukun dalam semayang maknanya wajib dalam semayang. Tetapi ada perbezaan di antara lafaz dengan niat. Yang usolli tu bukan rukun. Yang rukun dia sahaja aku tu, yang dalam hati tu. Kalaulah dia kata, ustaz ni kata usolli tu, sebut usolli tu rukun, saya tak malam ngaji ya. Maknanya sebelum masa takbir tu dalam hati. Betul lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Baik tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang, yang salah
daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.